selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar apa ya? Jom kita belajar bersama Cikgu Yani. Okey, hari ini kita nak masih di dalam bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Tetapi hari ini Cikgu akan menerangkan topik 2.5 iaitu teknologi pemprosesan makanan. Standard pembelajaran hari ini ialah berkomunikasi mengenai teknologi pemprosesan makanan. Bukan semua makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan yang segar. Jadi, kita memerlukan pemprosesan makanan. Oleh sebab itu, kebanyakan makanan mentah akan diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Makanan yang diproses akan menjadikannya lebih tahan lama, lebih enak, lebih menarik dan juga mudah dicernakan. Itu yang paling penting lah. Ia mudah untuk dicernakan. Kalau kita lihat di sini banyak teknologi pemprosesan makanan yang boleh dibuat untuk memastikan makanan kita sentiasa dimasak, makanan kita lebih tahan lama, makanan kita lebih mudah dicerna. Antara proses pemprosesan makanan ialah seperti memasak. Tentu kita perlu memasak makanan kita dengan cara kaedah seperti menggoreng ke, merebus ke, memanggang ke. Dan kemudian kita boleh menggunakan teknik penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan kita boleh ikan ataupun barang seafood, makanan seafood kita boleh simpan di dalam peti untuk melalui proses penyejuk bekuan untuk memastikan ia tahan lama lebih daripada 1 hari. Kemudian kita ada proses penapaian. Nanti cikgu akan terangkan lebih terperinci berkaitan dengan penapaian. Dan kita ada juga pendehidratan ataupun pengeringan, seperti ikan masin tu, ikan masin, ikan bilis yang kita keringkan, belacan, udang kering. Pemasteuran yang ini biasanya digunakan bagi susu lah. Kemudian pembungkusan vacuum, penyinaran dan juga pengetinan. Makanan-makanan di dalam tin itu adalah contoh teknologi pemprosesan makanan dari segi pengetinan. Memasak. Contoh memasak, kaedah pemprosesan makanan dengan cara memanaskan bahan makanan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. Contoh produk makanan yang diproses melalui kaedah memasak adalah seperti kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Penapaian. Kaedahnya ialah proses penguraian dalam kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau organisma berfaedah yang lain. Contohnya, penapaian glukosa melalui tindakan yeast digunakan dalam pembuatan roti. Gambar di sebelah menunjukkan contoh produk makanan yang diproses melalui penapaian. Contohnya adalah seperti kicap, kimchi, tempe dan tapai. Kemudian kita akan bincangkan tentang jenis teknologi pemprosesan makanan yang seterusnya, iaitu pendehidratan atau pengeringan. Kaedah ini ialah kaedah di mana air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan menjemur di bawah cahaya matahari, mengeringkan dengan nyalaan api atau asap dan mengeringkannya di dalam ketuhar. Contoh produk makanan yang diproses melalui pendehidratan atau pengeringan adalah seperti udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, bijirin dan cendawan. Seterusnya, pemasteuran.
Pempasteuran ialah cecair dipanaskan pada suhu di bawah tekanan didih cecair untuk membunuh patogen dan kemudian disejukkan dengan cepat. Contohnya, susu segar yang dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit atau pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat dan kemudian disejukkan serta-merta. Contoh produk makanan yang diproses melalui pempasteuran ialah seperti susu, produk susu dan juga jus buah-buahan. Seterusnya ialah pengetinan. Kaedah ini ialah makanan yang disimpan di dalam tin yang telah disterilkan dan juga dipanaskan pada suhu yang tinggi melebihi 115 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. Udara di dalam tin yang mengandungi makanan yang disterilkan itu dikeluarkan sebelum dipaterikan. Tin ini kemudiannya dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepatnya. Seterusnya, penyejuk bekuan. Makanan yang disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Contohnya, daging yang disejuk bekukan pada suhu antara negatif 18 darjah Celsius hingga negatif 24 darjah Celsius. Pada suhu yang kurang daripada negatif 18 darjah Celsius, maka pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma akan terencat. Contoh produk makanan yang diproses melalui proses ini adalah seperti makanan laut, daging dan ayam. Okey, sekarang ni cikgu nak terangkan tentang dua lagi kaedah iaitu penyinaran. Penyinaran ialah makanan didedahkan pada sinaran mengion seperti sinar gamma, sinar ultraviolet dan sinar X untuk membunuh mikroorganisma seperti Salmonella species dan Campylobacter species. Daging mentah dan serangga seperti kutu dalam beras yang merosakkan makanan berkenaan. Sinaran mengion juga dapat memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan sayur-sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Contoh produk adalah seperti sayur-sayuran dan bijirin. Seterusnya adalah pembungkusan vacuum. Dalam pembungkusan vacuum, udara akan disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dengan ketatnya. Ketiadaan udara di dalam bungkusan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma di dalam bungkusan dan memberhentikan pengoksidaan makanan. Contoh produk adalah seperti durian dan sayur-sayuran. Untuk bahan pengawet ni, cikgu nak terangkan tentang bahan pengawet, fungsinya dan contoh bahan kimia semula jadi dan atau buatan. Kemudian kita akan lihat pada contoh makanan. Yang pertama sekali kita lihat pengawet dahulu. Pengawet fungsinya adalah untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, juga mengurangkan kerosakan makanan, dan yang ketiga menjadikan makanan tahan lebih lama. Contoh bahan kimia semula jadi ataupun buatan yang terlibat di dalam bahan pengawet ini tadi adalah garam. Garam adalah secara semula jadi. Kemudian gula juga adalah daripada semula jadi, daripada tebu kan, air tebu. Dan cuka pula adalah semula jadi buatan. Kemudian natrium nitrit dan natrium nitrat juga adalah buatan. Kemudian asid benzoid juga buatan. Kemudian kita lihat contoh makanan yang terlibat dalam bahan pengawet ini adalah seperti makanan laut, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang dijeruk. Makanan yang dijeruk tahu kan? Dan juga jus buah-buahan. Okay, itu adalah dari segi bahan pengawet tadi. Kemudian kita lihat bahan yang lain seperti bahan
pewarna. Okey, fungsinya adalah untuk menambahkan warna. Ini gunanya pewarna, menambahkan warna dalam makanan, tujuannya untuk kelihatan lebih menarik. Jadi contoh bahan kimia semula jadi yang terlibat dan buatan yang terlibat dalam bahan ni adalah seperti daun pandan. Kita nak warna hijau, daun pandan. Kunyit kita nak warna kuning. Susu kita nak warna putih. Karamel warna coklat. Santan secara semula jadi. Dan kita ada trazina juga. Dan kemudian kita lihat contoh bahan makanannya adalah seperti kuih muih. Sebab tu kita nampak kuih muih, kek yang berlapis-lapis tu semua cantik-cantik warnanya. Minuman ada berbagai jenis warna, purple, biru, hijau, semua ada. Gula-gula, ada banyak jenis warna bagi gula-gula. Nasi kunyit, aiskrim, minuman ringan dan juga cordial. Okey, bahan kimia yang lainnya adalah seperti peluntur dan fungsinya adalah untuk melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Contoh bahan kimia tersebut adalah seperti karbon yang diaktifkan dan juga benzoil peroksida. Contoh makanannya adalah seperti minyak sawit, gula tebu, gula, beras putih, tepung dan bihun. Untuk bahan kimia seperti perisa pula, fungsinya adalah untuk meningkatkan rasa makanan, menjadikan makanan lebih sedap dan wangi serta menambahkan rasa semula jadi makanan. Contoh bahan kimia semula jadi dan buatan tersebut ialah seperti gula, garam, cuka, daun pandan, vanila dan monosodium glutamat. Contoh makanan pula adalah seperti kuih muih, kek, aiskrim, mi segera, kicap soya dan kerepek kentang. Bahan kimia yang ketiga ialah penstabil. Fungsinya adalah mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair dan membaiki tekstur dan memekatkan makanan. Contoh bahan kimia ialah kanji, gelatin, agar-agar dan gam akasia. Contoh makanannya pula adalah seperti sos cili, sos tomato, aiskrim, sup segera dan juga gula-gula. Seterusnya, bahan kimia seperti pemanis yang berfungsi sebagai untuk menjadikan makanan dari minuman dan minuman lebih manis. Contohnya seperti gula, gula melaka, madu dan aspartam, juga sorbitol. Contoh makanannya adalah seperti kuih muih, kek yang berwarna-warni, minuman yang berwarna, yang manis, cordial, jam makanan untuk pesakit diabetes mellitus. Antioksidan. Fungsinya adalah memperlahankan peroksidaan makanan berlemak. Ia juga mencegah warna buah-buahan sayuran daripada bertukar menjadi perang. Contohnya seperti asid askorbik, vitamin C, tocopherol, vitamin E dan hydroxycyanol terbutil. Contoh makanan adalah seperti minyak masak, margarin, biskut dan pil vitamin. Bahan kimia seperti pemulsi pula berfungsi sebagai mengemulsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan dan juga membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Contohnya adalah seperti lecithin daripada kuning telur ataupun kacang soya, daripada pektin, asid lemak seperti monoglicerida dan magnesium stearate. Contoh makanan yang terlibat adalah seperti aiskrim, coklat, mayonis, puding, yogurt dan juga keju. Okey, ini adalah bahan kimia dan juga impak terhadap kesihatan. Jadual ini menunjukkan bahawa terdapat berbagai bahan kimia terdapat di dalam makanan kita. Antaranya adalah seperti pengawet tadi, di mana impaknya terhadap kesihatan ialah akan menyebabkan kanser. Kanser dan mengganggu sistem pencernaan manusia. Dia akan menyebabkan alergi, ruam dan kegatalan pada kulit kita. Dan kecacatan fetus bagi ibu yang mengandung. Sebab dia berada di dalam kandungan ibu. Kemudian merosakkan hati dan juga ginjal. Okey, untuk yang pewarna pula, ia juga boleh menyebabkan kanser ya, bahaya, kemandulan, kita ada keracunan makanan
dan merosakkan hati serta ginjal juga. Untuk yang peluntur, yang ketiga adalah peluntur. Impak terhadap kesihatan pula adalah seperti kanser dan juga keracunan makanan. Bahaya, kanser bahaya, keracunan makanan pun bahaya. Kemudian yang keempat adalah perisa. Perisa juga menyebabkan kanser, menyebabkan contohnya ajinomoto yang berlebihan, monosodium glutamat, dan kita ada tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerencatan otak pada kanak-kanak. Ini bahaya. Dan juga merosakkan hati dan juga ginjal. Seterusnya pemanis. Pemanis juga apa impak terhadap kesihatan kita? Okey, kanser juga, diabetes mellitus, alergi, ruam dan kegagalan kulit disebabkan oleh obesiti. Obesiti juga merosakkan hati dan juga ginjal. Dan yang terakhir sekali antioksidan. Impak dia pada kesihatan kita, dia boleh merancangkan pertumbuhan badan. Dia tak boleh meninggi, tak boleh membesar dengan normal, merosakkan hati dan juga ginjal, ruam dan juga menyebabkan kegatalan kulit. Ini pula adalah soalan praktis 2.5 di dalam buku teks. Dan kamu boleh mencuba menjawab dan cikgu dah sediakan jawapan di bawah ni ya. Okey, rasanya sampai di sini sajalah pengajaran cikgu dan jumpa lagi. Bye-bye. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.